Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Berjumpa kita kembali bersama Cikgu Erni. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita di bawah buku catatan pertama, iaitu masih di bawah 4.3 iaitu jurnal khas. Jurnal khas, ingat kita ada 4 jurnal di dalam jurnal khas. Hari ini kita akan berfokus kepada jurnal jualan. Kita lihat dulu objektif pembelajaran. Kita akan belajar untuk menyebut fungsi jurnal jualan kita dengan betul. Dan yang kedua, kita akan merekod sekurang-kurangnya 2 urus niaga berdasarkan dokumen sumber yang akan cikgu bagi ke jurnal jualan dan menutup jurnal jualan dengan betul. Kriteria kejayaan pula. Anak-anak murid cikgu mesti dapat menyebut fungsi jurnal jualan dengan betul. Yang kedua, boleh mengenal pasti dokumen yang direkod ke jurnal jualan dengan betul dan merekod urus niaga jurnal jualan ke jurnal jualan dengan betul dan akhirnya menutup catatan di jurnal jualan dengan betul. Itu yang kita akan buat sepanjang sesi pembelajaran kita hari ini. Kita tengok jurnal jualan. Apakah fungsi jurnal jualan? Kita imbas kembali jurnal belian. Apakah fungsi jurnal belian? Jurnal belian adalah untuk merekod belian barang niaga secara kredit. Jurnal jualan pula terbalik, iaitu apa dia? Jualan barang niaga secara kredit kita rekodkan ke jurnal jualan. Maksudnya kita menjual barang niaga kita kepada akaun belum terima secara kredit. Apabila kita jual secara kredit, maka pihak yang kita jual itu adalah akaun belum terima. Apakah dokumen yang kita gunakan? Dokumennya adalah invoice. Dan jika ada kesilapan ataupun ketinggalan catatan, kita akan hantar nota debit. Kita mesti ingat apabila kita jual kepada akaun belum terima, invoice salinan asal telah diberikan kepada akaun belum terima. Sebagai bukti untuk kita merekod dalam simpanan kita adalah salinan pendua. Kita tengok pula yang seterusnya, format jurnal jualan. Sama sahaja, tarikh, butir, folio, nombor invoice dan jumlah. Sama saja macam jurnal belian, cuma tajuk di atas saja kita tukar kepada jurnal jualan. Jom kita tengok dokumen yang direkodkan ke jurnal jualan. Kita lihat ini adalah invoice. Invoice yang dikeluarkan oleh Usaha Cekap Sun Pengindah Pakaian. Invoice ini, Usaha Cekap Sun ini adalah kita. Kita mengeluarkan invoice dan kita jual kepada Berjaya Store. Kalau kita lihat, barang yang kita jual adalah segala pakaian lah, seluar pendek sekolah, jaket sukan, kemeja dengan jumlah RM2,688. Bagaimanakah kita nak merekod ke jurnal jualan? Kita tengok dokumen ini. First, kita ambil tarikh. Kita perlukan tarikh, kita perlukan jumlah dan juga kita masukkan ke jurnal jualan. Nampak tak dari mana cikgu ambil? Ini adalah jurnal jualan kita. Dan kita perlu masukkan ruangan butir. Apakah butir yang kita nak tulis? Kembali kepada invoice kita. Kita jual kepada siapa? Kita jual kepada Berjaya Store. Maka kita rekod ke dalam jurnal jualan, butirannya adalah Berjaya Store, iaitu akaun belum terima. Cikgu harap anak-anak murid cikgu faham dari manakah butir-butir ini diambil daripada dokumen. Mari kita cuba
untuk invoice yang kedua ni. Kita perhatikan, kita menjual kepada siapa? Midah Store pada tarikh 11 hari bulan dan jumlah 5,920. Alright. Tengok ni, invoice ni adalah salinan. Invoice ni dituju kepada Midah Store. Usaha Cekap Sun adalah kita. Cuba rekod ke dalam jurnal jualan masing-masing. Sudah? Okey, kita pergi dokumen seterusnya. Alright. Ini juga invoice yang dikeluarkan oleh kita, Usaha Cekap Sun. Sekali lagi, kita jual kepada Berjaya Store. Tarikh 23 hari bulan. Dan jumlah 2495. Okay, cuba rekod ke jurnal masing-masing. Nanti kita akan tengok betul tak jawapan yang anak-anak murid cikgu telah isikan dalam jurnal jualan. Okey, kita pergi kepada dokumen yang terakhir, iaitu nota debit. Kenapa kita keluarkan nota debit kepada Midah Store? Disebabkan oleh apa ni? Tengok butir. Kemeja T arrow terkurang catat. Okey, sebanyak RM38 bagi 30 unit. So, jumlahnya adalah RM912. So, kita perlu rekod ke jurnal jualan. Okey, sebab invoice pertama tadi terkurang catat. So, kita menambah. Okey, kita tidak perlu mengeluarkan invoice lain. So, kita just hantar nota debit, tarikh, jumlah 912 dan siapa yang kita berurusan? Midah Store. Okey, cuba masukkan ke dalam jurnal jualan masing-masing. Okey. Okey, sekarang kita tengok jawapan. Boleh semak jawapan anak murid cikgu kepada jawapan yang telah akan cikgu tunjukkan nanti. Okey, ini jawapan dia. Kita ada 5 hari bulan, 11 hari bulan, 23 hari bulan, 28 hari bulan. Okey, ini yang dah kita rekod jumlah setiap tarikh jualan tersebut. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan bagaimanakah cara untuk kita menutup jurnal jualan. Okey, caranya sama macam kita menutup jurnal belian. Okey, pertama kita jumlahkan dahulu ruangan jumlah. Kita jumlahkan. Jumlahnya adalah RM12,016. Okey, bagaimana kita nak rekod pada tarikh dan butir? So, kita kena ingat apabila kita rekod pada hujung bulan, kita tutup pada hujung bulan, mesti tarikh di akhir bulan tersebut lah. Contoh Februari ni 28. Kalau Mac berapa? 31. Kalau April 30. So, untuk butiran pula kita lihat kepada jurnal jualan ni. Okey, kita turunkan ke bawah saja. Kita tukar saja perkataan jurnal kepada akaun jualan. So, biasanya kita akan letak dalam kurungan kredit. Dalam kurungan kredit, kenapa? Catatan RM12,016 ini akan direkod ke akaun jualan di sebelah kredit nanti. So, itu saja. Cikgu harap anak-anak murid cikgu dapat merekod ke jurnal jualan dan menutup jurnal jualan dengan betul. Okey, so itu saja. Kita jumpa di sesi pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.